tadi kita dah belajar berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan. Okey, sebelum hari semalam kita dah belajar berkaitan dengan hasil kerajaan. Okey, bagaimana kita nak tahu ataupun kita boleh dapatkan maklumat tentang hasil kerajaan ataupun perbelanjaan kerajaan ni? Okey, setiap tahun pada hujung lebih kurang bulan 10 atau hujung bulan 9 atau bulan 10 bulan Oktober, setiap tahun kerajaan akan adakan persidangan di Parlimen untuk membentangkan pendapatan dan hasil kerajaan dan perbelanjaan kerajaan. Itu dipanggil sebagai belanjawan negara. Okey, belanjawan negara atau kadang-kadang dipanggil sebagai national budget. Okey, national budget atau belanjawan negara adalah penyata tentang anggaran jumlah hasil dan perbelanjaan yang dilakukan untuk tahun yang akan datang. Contoh ni tahun ini tahun 2020. Okey, pada bulan 10 tahun ini akan ada pembentangan bajet ataupun belanjawan negara untuk tahun 2021. So, itu akan dilakukan oleh Menteri Kewangan Malaysia. Okey, Menteri Kewangan negara kita akan membentangkan apakah hasil-hasil yang kerajaan dapat, yang dijangkakan dapat pada tahun 2021, dan apakah perbelanjaan yang dijangkakan akan dibelanjakan pada 2021. Okey. Oleh itu, apabila kerajaan membentangkan belanjawan negara tersebut, dia ada 3 jenis kategori belanjawan negara. Pertama dipanggil sebagai belanjawan defisit. Belanjawan defisit ni adalah belanjawan yang berkaitan dengan perbelanjaan lagi banyak daripada hasil kerajaan. Kenapa kerajaan buat macam ni? Kerana kerajaan memerlu pastikan kebajikan masyarakat terjaga. Walaupun hasil kerajaan sedikit, tetapi kerajaan perlu pinjam wang, supaya kerajaan boleh memastikan keperluan masyarakat dapat dipenuhi. So, itu ialah belanjawan defisit. Maksud dia pendapatan kerajaan lagi sedikit daripada perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan lagi banyak. Okey. Kedua, belanjawan seimbang. Belanjawan seimbang adalah belanjawan yang hasil yang kerajaan dapat dengan perbelanjaan yang kerajaan buat adalah hampir sama. Okey. Contohnya, kerajaan dapat 5 bilion, kerajaan belanjakan 5 bilion. Okey. So, sama. Okey. So, kerajaan tak perlu berhutang. Itu namanya belanjawan seimbang. Okey. Seterusnya, belanjawan lebihan. Belanjawan lebihan adalah kerajaan mendapat hasil lebih banyak daripada apa yang kerajaan belanjakan. Kerajaan tak perlu berhutang kerana kerajaan punya hasil lagi banyak. Okey, biasanya negara-negara yang membuat belanjawan lebihan ini adalah negara-negara maju kerana mereka mempunyai pendapatan yang banyak. Okey, apabila mereka mendapat pendapatan yang banyak, mereka tak perlulah habiskan untuk tahun tersebut. Okey, mereka akan boleh simpan untuk mereka punya reserve. Okey, simpanan mereka. So, itu adalah belanjawan lebihan. Okey, ada juga keadaan ekonomi yang menyebabkan kerajaan terpaksa memilih sama ada belanjawan defisit atau belanjawan lebihan. Okey, contohnya sekarang dalam keadaan kemelisitan ekonomi atau dipanggil sebagai deflasi. Apabila berlaku deflasi, kerajaan akan memperbanyakkan perbelanjaan. Okey. So, secara tak langsung kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dalam belanjawan tersebut, maka berlakulah belanjawan defisit. Masa deflasi, biasanya kerajaan akan membentangkan belanjawan defisit. Semasa inflasi, apabila keadaan kewangan dalam masyarakat ataupun di pasaran terlalu banyak, so kerajaan perlu kurangkan wang yang beredar di pasaran, kerajaan akan membentangkan belanjawan lebihan. Okey, kerana kerajaan tak perlu spend duit yang banyak di dalam belanjawan tersebut kerana untuk mengurangkan wang yang berada di pasaran supaya inflasi dapat dipulihkan. Okey, itu belanjawan lebihan untuk mengatasi inflasi. Okey, so apakah yang akan apakah tujuan? Apakah tujuan yang kenapa kerajaan membentangkan belanjawan negara? Pertama, untuk memastikan peruntukan dikawal agar jumlah perbelanjaan tidak melebihi hasil negara. Okey, untuk
monitor berapakah hasil kerajaan, berapakah perbelanjaan kerajaan. Okey. Kedua, untuk mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk mencapai matlamat ekonomi yang diingini. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, untuk memastikan masalah ketidakstabilan ekonomi negara sama ada inflasi atau deflasi dapat dikurangkan. Okey, mencapai pembangunan dan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan. Okey, untuk memastikan keadaan ekonomi negara kita adalah bagus dan meningkat. Okey, sebab itu kerajaan perlu buat belanjawan negara. Okey, dan seterusnya untuk mencapai kestabilan ekonomi dan mengawal kadar inflasi dan pembangunan. Okey, untuk memastikan kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Itulah tujuan kerajaan membuat belanjawan negara.